Saudara muslimin dan muslimat sekalian, maka timbul pula soalan kedua. Soalan kedua, apakah boleh dikatakan ahli kitab itu ahli tauhid dan beriman kepada Allah? Apakah boleh tuan-puan kita nak kata ahli kitab itu ahli tauhid dan beriman kepada Allah? Sebab asasnya ialah ahli kitab ni siapa dia? Mereka yang memahami kitab Taurat, yang memahami kitab Injil, Old Testament, New Testament. Sebagaimana kita orang Islam, ulama-ulama, sekolah Islam yang memahami Al-Quranul Karim, memahami hadis Nabi, pada satu sudut boleh kita kata mereka itu ahli kitab. Ulama-ulama asatizah yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebaik mungkin, apakah boleh ataupun tidak min haithul lughah, dari segi bahasanya kita namakan mereka sebagai ahli kitab? Boleh. Tapi lebih tepatnya mereka itu adalah disebut ulama. Maka ahli kitab bahasa yang disandarkan kepada ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Kristian yang memahami Taurat dan Injil mereka. Jadi dah mereka ni faham Taurat, faham Injil, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Boleh tak Ustaz kita kata mereka ni orang Islam? Mereka ni orang yang beriman, orang Islam, mulai-mulai ada macam kita orang Islam juga. Maka di sini tuan-puan, persoalan kedua ini Ustaz akan jawab begini. Ustaz telah persediakan nota dan bentuk PowerPoint, tak lain tak bukan untuk memudahkan tuan-puan merujuknya. Maka poinnya apa dia? Poinnya ialah ambil dulu tentang kufurnya Kristian. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlika al-masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulku as-samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Putera Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah? Jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putera Maryam itu beserta ibunya, dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membongkar punca ahli kitab di kalangan orang-orang Nasrani, yakni Kristian, tergelincir daripada ahli tauhid kepada syirik, yakni disebut syirik kitabi, kufur kitabi, kufurnya ahli kitab sebab mereka menganggap innallaha wal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Putera Maryam, yang kita sebut sebagai Trinity. Innallaha salisu salasa, sesungguhnya Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Allah itulah Maryam, Allah itulah Ruhul Qudus. Jadi tuan-puan, ini sesuatu yang fundamental, yang sangat salah dari segi akidah dan i'tiqadnya. Kita sebagai seorang Islam, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu tunggal. Sangat esa. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tak dilahirkan. Tiba-tiba, bagaimana padri Kristian sehingga hari ini, yang dikatakan alim ulama Kristian, sehingga hari ini masih beriktikad bahawasanya innallaha thalithu thalasa. Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, itu yang disebut sebagai Trinity. Maka nak tak nak, bagaimana ulama-ulama ahli kitab Kristian adalah kufur berdasarkan kepada ayat ini. Begitulah juga tuan-puan dengan ahli kitab di kalangan Yahudi. Cuba kita rujuk kepada surah At-Taubah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah.
dzalika qauluhum biafwahihim yudahi'una qaul ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putera Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putera Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang yang kafir terdahulu, dilaknati Allah mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi kira-kiranya ialah kufurnya ahli kitab Yahudi sebab mereka menganggap Uzair ibn Allah, ada seseorang yang dianggap sebagai Nabi, memiliki keramat yang sangat hebat, namanya Uzair. Mereka mendakwa Uzair itu Ibnullah, anak Allah. Sebagaimana Nasara Kristian menganggap Al-Masih, Nabi Isa juga adalah anak Allah. Maka kedua-dua mereka ini, iaitulah ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani, tergelincir daripada mukmin kepada kufur, kepada kafir. Kafir apa? Kafir kitabi. Tuan-puan, kafir ni ada dua. Satu ialah kafir musyrik. Kafir musyrik merujuk ialah kepada mereka yang sememangnya tidak ada kaitan dengan Allah. Contoh kita kata orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Confucius dan sebagainya. Mereka ini disebut orang kafir musyrik. Yang kedua ialah kafir kitabi, iaitu merujuk kepada ulama-ulama Yahudi dan juga ulama-ulama Nasrani, yakni Kristian. Baik, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhir sekali Allah Subhanahu wa taala membuat satu kesimpulan. Tuan-tuan boleh rujuk kesimpulan ini daripada surah Ali Imran ayat 60-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan bukan juga seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah, yakni Muslim, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk di kalangan orang-orang musyrik. Sangat jelas. Statement yang sangat jelas daripada Allah. Allah semacam nak beritahu, dan memang Allah nak beritahu, wahai ahli kitab Yahudi, wahai ahli kitab Kristian, ingat ya, Nabi Ibrahim yang menjadi atuk moyang kamu dulu, mereka bukannya orang Yahudi, beliau bukannya orang Yahudi, beliau bukannya orang Kristian, tapi orang Islam. Jadi kalau kamu, wahai ahli kitab Yahudi, ahli kitab Kristian, nak menjadi seorang Islam juga, kamu harus mengikut baka kamu. Kamu harus mengikut keturunan kamu. Siapa dia? Atuk kamu Nabi Ibrahim AS. Apa dia? Declarelah diri kamu menjadi seorang Islam. Tinggallah agama Yahudi kamu. Tinggallah agama Kristian kamu. Dan anutlah agama Islam. Maka tuan-puan, berdasarkan kepada ketiga-tiga ayat ini, maka apa yang kita boleh buat kesimpulan? Baik. Yang kita boleh buat kesimpulan, okey, baik. Ini sebelum Ustaz buat kesimpulan, Ustaz tambahkan lagi dengan hujah daripada hadis Nabi. Hadis ini merujuk kepada kisah bagaimana Sayyidina Umar satu ketika dia sedang memegang beberapa helai Taurat. Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. So, Sayyidina Umar pegang. Tiba-tiba Nabi SAW memberitahu kepada Umar dalam hadis yang menyebut, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa attabi'ani." Wahai Umar, kalaulah Nabi Musa itu masih hidup, maka aku akan minta supaya dia ikut ajaran Islam yang aku bawa terkini ini. Aku akan minta ke kandaku Nabi Musa ikut syariat Islam yang aku bawa sekarang ini. Maknanya, biarpun syariat Nabi Musa sudah ada, juga datang daripada Allah, tapi Nabi dengan tegas bahawa syariat Nabi Musa terbatal dengan datangnya syariat aku, yakni syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa dia? Nabi nak bagi mesej bahawasanya
ahli kitab yang ada pada hari ini yang mendakwa bahawasanya dia tetap juga beriman dengan Taurat dan Injil yang terdahulu, dan dia bahkan dia tak menerima pun modifikasi yang dibuat oleh ulama-ulama Yahudi dan Kristian, tetap pada masa itu apa yang disaran dan diminta dan dituntut supaya dia meninggalkan agama Kristian dia meninggalkan agama Yahudi dia, dan dia mesti kembali kepada agama Islam. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, muslimin dan muslimat sekalian, berdasarkan kepada penerangan-penerangan di atas, maka apa yang menarik ialah cuba tuan-puan tengok pandangan Profesor Dr. Hamka. Profesor Dr. Hamka ni tuan-puan, ini satu sangat menarik. Adanya anak Melayu Nusantara, namanya Profesor Dr. Hamka, mengarang sebuah kitab tafsir namanya Tafsir Hamka. Masya Allah, dan Tafsir Hamka ini ada disimpan di dalam maktabah perpustakaan Universiti Al-Azhar Mesir, menjadikan satu-satunya rujukan tafsir anak Melayu Indonesia yang ada di universiti paling hebat di dunia, Universiti Al-Azhar, ialah Tafsir Hamka. Nak menggambarkan betapa mu'tabarnya akan Tafsir Hamka ini. Jadi, dalam hal ini, apa yang disebut oleh Pak Hamka, dan Alhamdulillah Tafsir Hamka ini memang dalam bahasa Indonesia dan juga telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Ini dia lembaran-lembarannya, lebih kurang 9 jilid. Tuan-puan bolehlah membelinya dan membacanya. Bahasa yang sangat menarik, perbahasan yang sangat sangat ilmiah. Maka Profesor Dr. Hamka menyebut syarat untuk ahli kitab itu dianggap beriman. Pertama, mesti beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Quran. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab terdahulu yang tidak diubah isinya. Dan keempat, tidak menyembunyikan kebenaran demi pangkat dan kedudukan. Apa arti tuan-puan? Artinya ialah, katakanlah adalah seseorang yang dikenali dia ni seorang ahli kitab dan memang sesungguhnya tu nenek moyang dia yang ke-50 datang daripada cabang Nabi Yaqub AS, dan dia ni Masya Allah istiqamah dengan kitab Taurat ataupun kitab Injil, bahkan dia ni tak menerima pun modifikasi, ubah suai, add and drop yang dicipta oleh ulama-ulama Yahudi Kristian, maka apakah boleh kita consider bahawa mereka ni ahli tauhid? Tetap tidak boleh. Tetap kita tidak boleh nak kata mereka ni ahli tauhid. Sebab apa? Sebab pertama sekali ialah bagaimana kedatangan Al-Quranul Karim menasahkan peranan kitab Taurat dan Injil. Kedatangan Rasulullah SAW menasahkan peranan Nabi Musa dan Nabi Isa. Justru tidak ada apa lagi kita kata? Tidak ada sebab kecuali ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Kristian yang disebut sebagai ahli kitab, mereka mesti mengisytiharkan diri untuk beriman dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa itu mereka disebut sebagai ulama Islam, bukan lagi ahli kitab Yahudi. Mereka disebut ulama Islam, bukan lagi sebagai ahli kitab Nasrani. Maka di sini tuan-puan sekaligus menjawab kepada persoalan kedua, iaitu apakah ahli kitab yang ada pada hari ini, terutama sekali di Eropah ke di mana-mana ke, apakah masih lagi dianggap sebagai beriman? Maka jawapannya sudah tidak berlaku lagi.